Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Malayan Union, ciri-ciri dan struktur pentadbiran. Okey, apakah ciri-ciri Perjanjian Melayu Union 1946? Perjanjian Melayu Union telah menggabungkan semua negeri di Tanah Melayu dalam satu unit pentadbiran. Maksudnya semua negeri di Tanah Melayu ni digabungkan dalam satu unit pentadbiran. Ciri pertama ialah semua negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu serta dua negeri selat disatukan. Negeri Melayu bersekutu ni ialah Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Negeri Melayu tidak bersekutu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Dua buah negeri selat di sini ialah Melaka dan Pulau Pinang. Jadi semua negeri Melayu ni disatukan dalam satu unit pentadbiran. Seorang Gubernur British dilantik oleh Ratu England untuk mengetuai Malayan Union. Jadi Malayan Union ni diketuai oleh seorang Gubernur British, yang dilantik oleh Ratu England. Kemudian Gubernur pula dibantu oleh dua majlis, iaitu Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk. Majlis Eksekutif ni dia terlibat dalam bidang pentadbiran, manakala Majlis Undangan dia membuat undang-undang. Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Jadi Singapura diasingkan daripada pentadbiran pentadbiran Melayu Union kerana Singapura ni sangat special, istimewa, kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Ciri seterusnya ialah kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli menjadi asas kerakyatan Melayu Union. Ini syarat-syarat menjadi warga negara Melayu Union, iaitu dia pakai kewarganegaraan sama rata, iaitu menggunakan prinsip jus soli. Selepas ni cikgu akan terangkan mengenai konsep jus soli. Apa syarat menjadi warga negara Malayan Union? Seterusnya, Raja-Raja Melayu menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Raja-Raja Melayu ni dia hilang kuasa pentadbiran. Baginda hanya boleh bincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Dan seorang Pesuruhjaya dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir. Maksudnya setiap negeri dalam pentadbiran Melayu Union ni diletakkan seorang Pesuruhjaya British sebagai ketua pentadbir. Okey, jadi cikgu cadangkan ini adalah cadangan kata kunci untuk pelajar untuk ingat ciri-ciri Perjanjian Melayu Union, iaitu ciri 1, Gubernur Majlis, Singapura warga, Raja suruh. Ciri 1, ciri tu ciri perjanjian. Apa ciri dia? 1, negeri-negeri Melayu, Melayu bersekutu, Melayu tak bersekutu, negeri selat disatukan dalam satu pentadbiran. Diketuai oleh Gubernur. Majlis ada dua majlis. Majlis Eksekutif, Majlis Perundangan. Singapura diasingkan di dalam satu pentadbiran yang berasingan. Warga, syarat menjadi warga negara Melayu Union melalui prinsip jus soli. Raja, kedudukan raja-raja hanya berkuasa dalam bidang membincangkan agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Pesuruhjaya tinggi British mengetuai, diletakkan di setiap negeri Pesuruhjaya, iaitu orang British, diletakkan dalam setiap pentadbiran negeri. Okey. Apa maksud kewarganegaraan secara jus soli? Apa syaratnya? Yang pertama, jus soli merujuk pada kelayakan menjadi rakyat Malayan Union kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura. Maksudnya kalau pada tahun 1946 tu, seorang tu dilahirkan di Tanah Melayu atau Singapura, dia layak menjadi rakyat Malayan Union. Yang kedua, sekiranya pada tahun 1946 tu, mereka berumur 18 tahun ke atas, 18, 19, 20 ke, serta syaratnya dia mestilah bermastautin atau menetap di Tanah Melayu dan Singapura di antara 10 hingga 15 tahun, barulah akan diberikan kerakyatan. Okey, maksudnya kalau dia berusia 18 tahun ke atas, syaratnya dia dah menetap di Tanah Melayu atau Singapura
selama 10 hingga 15 tahun. Yang ketiga, mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun. Maksudnya pada tahun 1946 tu mungkin umurnya 16, 15, 10. Dia mestilah anak warga negara di atas. Boleh diberikan kerakyatan. Semua rakyat British daripada jajahan takluk boleh menjadi rakyat Melayan Union. Maksudnya British ni ada banyak jajahan takluk kan. Jadi semua rakyat dia daripada jajahan takluk dia boleh jadi rakyat Melayan Union. Jadi inilah dia syarat-syarat kerakyatan secara jus soli dalam Perjanjian Melayan Union. Okey. Ini adalah struktur pentadbiran Melayan Union yang diketuai oleh seorang governor. Kemudian governor dibantu oleh majlis eksekutif. Kemudian majlis undangan yang sama taraf dengan majlis Raja-Raja Melayu. Dan di bawah 3 majlis ni, setiap negeri ada pesuruhjaya. Pesuruhjaya diletakkan di setiap negeri. Okey. Dan Melayan Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946. Gubernur pertama ialah Sir Edward Jeng. Pentadbiran Melayan Union berusaha mewujudkan sebuah kesatuan yang dikuasai oleh sebuah pemerintah pusat yang kuat. Dan pentadbiran terus kepada Parlimen British. Okey. Jadi ini latihan untuk hari ini. Senaraikan ciri-ciri Perjanjian Melayan Union, 2 markah. Kerakyatan secara jus soli menjadi asas kerakyatan Melayan Union. Jelaskan. Dan soalan C, mengapakah kerakyatan tersebut ditolak oleh orang Melayu pada masa tersebut? Berikan pandangan anda. Ini soalan C ya. Okey, jadi sekian untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat menjawab soalan latihan. Sekian, terima kasih.